Quran, iaitu yang berbahagia pakar motivasi kita, murabiah kita, iaitu yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhayya binti Muhammad. Anak-anak semua suka tak Prof datang? Masya Allah, sebut Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Yang Umi hormati tak lupa ya, yang sangat banyak membantu Mahat Hafiz Integrasi Nadil Hufaz juga, iaitu Fatih Team ya, yang sedang menguruskan live kita pada hari ini. Seterusnya semua anak-anak banin dan banat, anak-anak Mahat Hafiz Integrasi Nadil Hufaz yang Umi kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam yang sangat berbahagia ini kita dikunjungi seorang tetamu yang sangat kita kasih. Ya, dan inilah seadanya Prof Mahat Hafiz Integrasi Madinatul Hufaz, di mana satu hari dulu Prof telah sama-sama menyumbang kepada tahfiz ini dan sangat kami kenal. Tapi semua tu dah disimpan di sisi Allah. Ini untuk pengetahuan anak-anak semua ya. Prof adalah antara orang yang paling awal yang sama-sama membantu Umi dan Abi untuk merealisasikan agar Mahat Hafiz Integrasi Madinatul Hufaz ini terbina. Di sini ada benih yang Prof tanam. Ini semua adalah hasil-hasil benih yang sedang sedang tumbuh insya-Allah. Dan satu benih yang kita tanam, Allah janjikan 10 dahan, di mana setiap dahan itu ada 7, di mana setiap itu ada 10 kan ya, menjadikan jumlahnya berapa paling kurang 700 untuk setiap benih. Wallahu a'lam, semua itu telah pun disimpan di sisi Allah, berkembang subur insya-Allah. Demikianlah hebatnya sedekah, demikianlah hebatnya infak. Jazakumullah khairan katsiran Prof yang sama-sama menolong kami ketika itu, ketika semuanya tak ada apa lagi. Tak ada tiang, tak ada apa Prof. Tapi Prof dah tolong dah daripada awal. Alhamdulillah. Ya, Ustazah pun kenang benda tu. Tak sedap nak sebut kat Ustazah masa kecil kan. Ya, kenang sangat benda tu. Jadi sebab itu bila Dr. Azhar cakap, Abi kata bila lagi nak jemput Prof, bila lagi nak buat Prof datang tengok ya benih-benih yang sedang tumbuh. Inilah dah besar dah benih ni kan, dah tua pun dia dah balik dah benih-benih ni, Masya-Allah. Inilah dia Prof ya. Inilah dia ya, Masya-Allah. Jadi Alhamdulillah kami sangat teruja Prof untuk menjemput Prof menjadi sebahagian daripada kami, komuniti tahfiz Madinatul Hufaz. Dan banyak lagi tahfiz-tahfiz yang lain. Kita semuanya adalah sama ya, sama-sama nak menjadi ahlul Quran. Itu sebenarnya sebab sifat orang-orang, sifat kita semua, keadaan kita akhirat besok, kita memang nak menumpang. Memang nak menumpang. Orang-orang yang beriman itu nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka terlalu hebat. Umi nak numpang anak-anak semua. Umi nak tumpang. Ya, dapat nakhtabis min nurihim, dapat tempias pun, dapat cahaya akhirat besok. Kat dunia ni pun kalau tak ada cahaya pun ambil handphone, pasang dia punya tu kan, nak bagi cahaya. Mana ada cahaya nak pergi tumpang, apatah lagi perjalanan di padang mahsyar di hari akhirat besok. Jadi sama-sama nak menjemput kita semua untuk teringat ada satu cita-cita dalam hidup, iaitu untuk menjadi ahlul Quran. Dan ahlul Quran ini disebut sebagai ahlullah, iaitu orang-orang Allah di atas muka bumi. Siapa dia? Nabi jawab, ahlullah adalah ahlul Quran, iaitu ahli-ahli Al-Quran. Dan Umi tak nak bercakap panjang hari ini ya, sebab Umi dah selalu bercakap dengan anak-anak juga ya, bertahun-tahun. Tapi subhanallah, masya-Allah, hari ini kita nak mendengar ya bicara nasihat, tausiah, taujihat, motivasi daripada bonda kita ya, bonda untuk anak-anak lah ya, iaitu Profesor Datuk Dr. Muhayya binti Muhammad ya. Mungkin sesuai dengan nama je Prof ya, Muhayya ya, yang ada kaitan dengan menghidupkan semangat ya, menghidupkan semangat, memberikan motivasi. Itu Ustazah punya inilah ya, tanggapan terhadap nama itu sendiri ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak semua semangat untuk jadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Dan dengan itu
Ya, tanpa memanjangkan kalam, Umi persilakanlah ya untuk bonda kita, untuk Prof ya meneruskan bicara kita pada hari ini. Dipersilakan Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, inilah masa yang saya tunggu-tunggu untuk berada di Madinatul Hufaz ni, sebab setiap kali saya follow Kak Cik punya Instagram dan YouTube. Sebenarnya nak tahu rahsia tak? Bila saya bangun pagi, suara siapa saya dengar dulu? Suara Umi you all lah. Teng pasang dengar Ustazah, syukur. Dan nampak ada ceramah yang Kak Cik buat dengan Ustaz kan, tiap-tiap hari Rabu malam. So kata macam nak pergi dengar sekali ceramah Ustazah. Tak sangka pula dia jemput jadi penceramah malam ni. Masya Allah, beruntungnya you all hari-hari dapat dengar Ustazah secara live. Ya, syukur. Syukur tak you all? Masya Allah. Ingat ya, kita ni kalau nak bahagia mesti sangat-sangat bersyukur. Okey, jadi pasal Quran dan sebagainya Ustazah lebih arif, tapi saya rasa yang diharapkan daripada saya lebih pada untuk membina semangat. Sebab anak-anak semua umur berapa ya? Daripada umur 13 hingga 18 ya. Umur macam ni lah umur mana suasana keliling sangat mempengaruhi. Dan bersyukurlah anak-anak semua diletakkan di satu kawasan yang insya-Allah ke arah kebaikan. Tetapi kita tahu syaitan tidak akan duduk diam. Macam baru ni Datuk Fadhil Kamsah beri saya buku dia, Syaitan Tak Pernah Ambil MC. Jadi syaitan sentiasa menggoda kita. So agak-agak syaitan paling aktif kat mana? Dekat tahfiz ke dekat luar sana? Jadi kita tahu, maka kita punya perisai kena kuat. Boleh? Okey. Perisai dari Quran you dah ada, tetapi niat saya malam ni ialah lebih pada nak mengenalkan pada anak-anak semua macam mana kita mengawal hati kita. Ya, pembersihan jiwa tu saya suruh dengar Kak Cik ceramah, 2 aktiviti mesti buat setiap hari. No, setiap hari satu aktiviti mesti buat ialah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Saya quote Kak Cik lah. Dan ilmu yang kita mesti ajar pada anak-anak kita ialah ilmu kenal Allah. Betul? Okay. Jadi pembersihan hati itulah yang kadang-kadang kita dalam bidang agama, bidang motivasi, bidang yang baik pun kadang-kadang terlari angle. So hari ni nak tunjukkan secara saintifik macam mana apa yang kita rasa, apa yang kita fikir, apa yang kita buat boleh mempengaruhi kejayaan kita dari segi fizikal, dari segi intelek, dari segi emosi, dan dari segi kita punya kesihatan dan rohani kita. Okey, so kita buat cara lain sikit. You all selalu tulis nota, ya. Tetapi hari ini saya nak lebih praktikal, boleh? Okey, saya nak kita mulakan dengan prinsip dulu. Lepas prinsip, baru saya terangkan kenapa itu berlaku dari segi saintifik. Boleh Ustazah? Boleh, Okay, silakan. Sebab salah satu aktiviti yang paling tak bagus buat ialah duduk. Tahu tak? Jika kita duduk lebih daripada 30 minit, senang kena penyakit kencing manis, senang naik badan. Jadi kalau you all nak sihat, bila duduk, mungkin duduk macam you all baca Quran tu okey. Tapi kalau duduk atas kursi tu kadang-kadang boleh jadi sakit belakang. So kita nak pasang timer kita 30 minit duduk, bangun, berjalan, baca qul huwallahu 3 kali, duduk balik. Okey, ini saya nasihatkan dari segi mata juga. Mata kalau kita tengok komputer kan, duduk lama kita akan penat. So 20 saat, setiap 20 minit kita berhenti selama 20 saat, tengok objek 20 kaki. So kalau you all tasbih Quran kan, baca Quran kan, tengok 20 minit, timer, rehat sekejap. So masa tu you nak hafal apa, tengok jauh 20 dan selama 20 saat. Dan masa tu you akan, okay, ni saya sebagai doktor lah saya bercakap ni. Okay, so saya lagi prinsip lah. Prinsip nampak saya semua ni, boleh nampak ke? Okay, so prinsip yang saya nak sebut, selalu orang sebut ialah macam ni, tengok tangan dada. Ada
beri, dapat. Ada baik, beri baik, dapat baik. Kalau dapat tak baik, bererti dah beri tak baik. Boleh beri tak baik, sebab ada tak baik. Jadi kalau saya dapat benda tak baik, saya tak salahkan orang. Saya fikir saya telah beri tak baik. Kenapa saya beri tak baik? Sebab saya ada tak baik. Maka saya akan taubat. Saya maafkan orang yang buat saya. Saya doakan dia. Saya kesiankan dia. Dengan formula ini, saya tak akan marah. Saya tak akan benci. Saya tak akan dendam. Saya tak akan dengki. Saya sayang semua orang. Sebab semua orang baik. Cuma tak tahu atau lupa nak jadi baik. Jadi saya cakap saya baik. Saya tahu saya baik. Saya tahu kenapa saya baik. Sebab saya ada iman. Saya bertakwa. Tetapi syaitan dia punya pasal. Sebab tu saya tak baik. Jadi kalau saya nak fikir negatif, saya cakap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau orang kutuk saya, saya senyum, saya zikir. Subhanallah. Jadi setiap kali dapat negatif, saya zikir. Setiap kali nak buat negatif, saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan nak baca Quran je, baca mesti rasa nak sebut nak mengumpat cubit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, sekarang another formula. Fikir, rasa, buat, dapat. Fikir baik, rasa baik, buat baik, dapat baik. Fikir negatif, rasa negatif, buat negatif, dapat negatif. Fikir baik, rasa sayang, pemurah, penyayang, pemaaf, buat baik, tolong orang, sedekah, rajin belajar, dapat baik, badan sihat, jodoh ringan, duit banyak, keluarga sayang, rezeki murah. Nak yang ni lah. Tapi kalau fikir tak baik, rasa tak baik, menyampah, dengki, benci, buat tak baik, membawang, mengeluh, merungut, mengumpat, dapat tak baik, belajar tak pandai, hafal payah, selalu sakit, selalu malang, rezeki payah, jodoh lambat, dapat partner tak best, yang ni lah. Maka setiap hari kerja saya perhati diri, sedar diri, tengok diri, sucikan hati, sayang semua orang, sabar, syukur. InsyaAllah saya tenang. Formula lain pula buat macam ni. Ikut je. Kenapa saya buat macam ni? Sebab dah masuk dalam obligasi minda bawah sedar. You akan ingat insyaAllah. Okay, ikut buat lagi. Sorry Ustazah, tadi ikut lagi. Orang tak tengok Ustazah live macam ni kan. Saya dah tahu macam-macam. Okay, angkat macam ni. Bergantung hanya pada Allah. Jaga silaturahim dengan semua orang. Maafkan semua orang. Lupakan masa lalu yang tak baik. Halalkan semua hutang. Orang tipu
Orang tipu. Tak apa. Tak apa. Halalkan. Halalkan. Sangka baik. Sangka baik. Pada orang. Pada orang. Suasana. Suasana. Optimistik. Optimistik. Masa depan. Masa depan. Kalau saya jaga hubungan dengan Allah, saya yakin saya berani kalau saya jaga silaturahim, saya tenang, saya bahagia dengan siapa saja. Orang negatif saya kesian, orang baik saya sayang, saya lupakan masa lampau, maka saya tenang, optimistik, masa depan, apa ndak senang dapat, sebab hormon positif, dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin, kalau ada hormon ini, frekuensi saya tinggi, saya sihat, saya pandai, saya tenang, saya bahagia, hormon bahagia, bila banyak jadi pandai, faham, tenang, bahagia, sentiasa, gembira. Okey, jemput duduk. Pasal kamu tu lama kan? Okey, saya dapat kuis. Bila saya angkat tangan, kena jawab Apa ni? Sekarang senang. Jadi kalau kawan-kawan nak negatif aja, nak susah hati, risau, nak marah, dia tukar dulu. Boleh tu? Tak akan ada rumusan. Kita ada pada anchor. Saya call it anchor. Okay? So kalau nak susah hati buat apa? Kalau ada. Nak nangis? Orang marah kita? Orang tak bayar hutang? Nak exam takut? Senang je, boleh balik dah tadi. Betul tak? It's all prinsip. Hidup ini semuanya, kalau perhatikan masalah manusia 4 ni saja tak? Betul tak? Tak ada solat, sakit hati dengan orang, tak boleh maafkan masa lampau, sakit hati dengan mak mertua, sakit marah ke mak ayah kita, kan? Nak buat takut pasal kita tidak optimistik. Okay, so jadi setiap hari sebelum kan Imam Imam Hasan Basri kan dia kata, aku tak keluar rumah selagi 2 perkara. Apa dia? Semua orang lebih baik pada saya dan aku bergantung hanya pada Allah. Jadi you all sebelum nak bangun pagi, nak pergi kerja ke, nak start je, okay, hari ni bergantung dah. Hari ni aku sayang semua orang baik, cuma tak tahu nak jadi baik, lupa nak jadi baik. Dan orang tak baik tu sebenarnya hati sedang berkudis, kesian kat dia. Kalau muka berkudis aku kesian, berkudis hati lagi aku kesian. Okay, so emosi kita 2 saja, sayang, kesian. Kalau orang negatif, kita doakan. Dan kalau orang empat kita lagi bagus, dapat pahala, kan? Dia transfer pahala kat kita. So empat tak apa, tapi jangan pasal kita orang empat, boleh doa. Saya pernah mengajar student lah masa dulu, medical student kan Ustaz, masalah tapi yang saya ajar dulu orang dah dewasa 20 lebih. Ni masalah wanita apa ni? Mungkin bukan di sini lah, tapi orang biasa dia panggil deng. Tak tahulah betul ke tidak kan. Itu teori saya 20 tahun masa di Malaysia. Tetapi boleh tak payah rehat. Bila kita rehat? Kita mati baru kita rehat. Sebab orang rehat di dunia, ke akhirat tak rehat, benar. Tapi siapa tak rehat di dunia, mati itu rehat. Okay. So remaja, apakah cabaran dia orang? Ni dia orang pakai handphone macam ni. Perempuan handphone tak boleh pakai. Tak boleh. Masa masuk ni. Kat sini memang tak pakai handphone. Dalam everyday. Tak ada. Oh, tak dibenarkan. Okay. Tapi bila balik rumah, ambil telefon mak. ambil handphone mak. Okay.
saya rasa subhanallah, saya sedang bercakap pada bakal-bakal ahli syurga kan, kau nampak tu. Okey. Itu prinsip. Nombor 2 yang saya dah siapa nak skor exam lalu? Ni SPM ada ni Prof? SPM, sampai SPM. Angkat tangan yang SPM. Okey, dekat tempat. Okey, dekat tempat ni tengah relax ke tengah belajar? Mana kuat, belajar dekat tempat ke dekat lima? Nak tanya dekat lima, masa dekat tempat belajar kuat tak? Mana kuat, belajar dekat tempat ke dekat lima? 5. Agak-agak saya dulu belajar kuat masa dekat tempat ke dekat 5? Betul. Sebab banyak orang terperangkap, mungkin bukan di sini tapi saya sedang menyantuni orang yang tengok live ni. Banyak orang lepas tingkatan 4, dia kata pasal honeymoon tahun belajar. Satu belajar untuk tahu, satu belajar untuk lulus. Siapa belajar untuk lulus? Angkat tangan. Siapa belajar untuk tahu? Oh, Masya Allah, tegang hati betul. Ini pasal you all ni macam cream of the cream lah. Tapi saya cakap ni mainly untuk orang Facebook live ni. Okay you all, bila kita nak belajar, kita ada 3 step. Setiap apa kita nak belajar, kita mesti buat 3 step ni, iaitu preview. Preview maknanya sebelum berlaku kita dah tengok. Maknanya kita dah macam kalau kita baca buku macam mana, how to read a book, kita buka, tengok apa? Topik. Oh, you tak maksud sinopsis kan? Okay, saya tak baca sinopsis because belajar sains kan. Sorry, saya pasal sains, jadi sains dia sangat satu-satu. Okay, sinopsis bagus, so you ada idea. Tetapi kalau buku tu kita akan ada bird's eye view, tengok topik dulu, heading, kalau baca buku. Tetapi dalam pelajaran, sebelum kita belajar sesuatu, kita mesti preview, baca sekali lalu apa yang kita nak diajar. Jangan masuk kelas tanpa ada sedikit pun masuk dalam akal kita apa yang akan belajar. Sebab kita nak prepare minda kita sebagai satu tanah yang nak masuk benih. So you must have overall. Macam kita nak tanam kan, kita bersihkan, standby kan. Okay, so preview. So malam sebelum nak belajar tu dah tahu baca sedikit. Sebab you all akan masuk universiti kan. Ada nak buat medik, perubatan. Siapa yang doktor? Ada ni. Okay. Engineer. Siapa nak jadi engineer kat tangan? Ustazah. Jadi pendakwah. Banyak orang tanya saya, Ustazah, Prof, macam dari bakal motivasi nak dakwah? Saya kata apa? Awak dakwah diri awak dulu, baru dakwah orang. Bukan saya rasa macam ni, dakwah tu hak, ilmu hak para ulama, tapi dakwah hak semua orang. So kita semua boleh berdakwah macam kita. Tak payah jadi profession, dakwah biasa. Tapi nak beritahu dia, sebelum belajar kita preview. Kemudian masa kuliah ataupun masa ustaz tengah mengajar, tolong fokus. Fokus sangat. Dan fokus macam mana? Muka kita tu, tengok pensyarah tu. Kalau nak tahu macam mana saya belajar dulu, bila saya pergi kuliah, kat cik saya akan duduk kursi yang second row, akan menghadap pensyarah. So podium kat situ, pensyarah, itulah saya duduk. Saya tentukan mata saya satu line dengan dia. Saya akan, mata saya tak, dia mengajar, saya tulis sikit, kalau tak faham saya tanda. Tak faham saya tanda. Apa dia mengajar, saya akan tulis, kemudian saya akan buat start. Start ask, ask. Kalau tak faham tu tanda. Tanda. Lepas kuliah, saya it's okay, saya prepare sekarang kuliah. Lepas kuliah, banyak orang bila lecturer keluar, dia buat apa? Sembang dengan kawan. Betul? Ini amalan yang sangat merugikan. Bayangkan, you rugi 5 minit in between berapa kuliah. Kalau 6 kuliah, half an hour you waste your time, one day. Kalau seminggu berapa dah? Okay, masa, benda paling mahal di dunia, masa. Tak boleh replace you. Sebab tu ada ulama' tu katakan, bila nampak orang muda, ya Allah, kalau aku boleh beli waktu dia ni, geram. Saya rasa saya kat cik sekarang nampak masa geram kan, tengok muda-muda, ya Allah, kalau saya muda balik macam you all, sedapnya. Kalau dengan kesedaran ni, dulu masa umur macam you all, kesedaran sangat rendah. Dah apa-apa kita buat masa muda. Now dah ada kesedaran, umur dah tinggal sikit. Berapa tahun lagi kan?
Tetapi you all mesti jaga. So bila in between lecture, you all mesti macam ni lepas kuliah kita tandakan what you do. Lecturer keluar je, jangan pandang orang, tengok balik nota baca. Just quickly go through, tanda tak faham. Dan lepas kuliah tu, yang tak faham tu tolong jelaskan pada hari tu juga. Jangan tinggal sesuatu yang kita tak faham. Ini cara kalau you all nak top the class. Maknanya ilmu ni macam satu tikar yang disulam. Mis satu dah tak cantik dah. So bila kita nak belajar ilmu, kita mesti belajar bersungguh-sungguh sampai nak muntah tak tu. Pernah tak siapa dia belajar sampai nak muntah? Ada tak? Saya dulu tak pernah muntah lah. Tapi saya jadi belajar, library tutup baru balik. Sampai orang kata saya tak normal. Dan saya belajar satu meja besar, satu subjek tu saya 4 buku. Memang macam saya berhenti sembahyang dengan makan aja. Jadi sebab bidang perubatan ni dia panggil zero defect business. Lagi you banyak tahu, lagi kurang buat kesilapan. Sebab nyawa orang. Macam tu Quran lagi besar. Ilmu Quran nombor 1, doktor ni nombor 2 saja. Lagilah you all sedang baca Quran. So niat ke seluruh jiwa raga. Bab menghafal Quran tu saya rasa pihak Madinatul Fas lagi pandai. Saya nak cakap dari konsep saja. Because all of you akan berjumpa berbagai-bagai, you akan buat masters, PhD, macam-macam lah. Tapi konsep ni mesti ingat, okay? Preview, concentrate. Yang ketiga ni banyak orang tak buat. Review. Review ni maknanya macam ni. You go through again, tengok apa dia ajar, cuba buat benda yang, tapi lah cara kita baca berbeza. Macam doktor kan Ustazah, dia banyak obat ni bahagian saraf ni. So selalunya kalau orang yang belajar lebih kurang, dia buat nota tu macam essay je. Saya tak, saya akan jadikan flow chart, tree diagram, table, comparison. So dalam otak kita struktur dia teratur. So kita tak confuse. Tapi Quran lain. Tapi saya nak beritahu konsep ini bahawa kalau you all belajar Quran, belajar apa-apa pun mudah, lebih mudah daripada saya dulu. Tetapi you all mesti faham konsep ini supaya apa-apa kita buat hidup ni konsep penting. Begitu apa-apa kita nak buat. Kita preview, apa dia? Preview, concentrate, review. Ingat PCR. Preview, concentrate, review. Baca dulu sekali lalu, tahu apa akan dibuat, sekali baca. Masa tengah kuliah, concentrate, 2 kali baca. Yang ketiga, bila kita review, ketiga, itu dah 3 kali. Otak yang normal dah boleh kemas. Jelas? Nombor 2, ingat konsep ini. Apa yang kita baca sahaja, kita ingat cuma 10%. So kalau saya beri kuliah saya ni, ceramah ni, saya buat PowerPoint 1, 2, 3, you all baca, you ingat cuma 10%. Kalau you dengar 20%. Kalau baca dan dengar 50%. Macam nak tingkatkan ke 70%? Siapa tahu? Writing, discuss, perbincangan. Kita mesti berbincang. Form 4 apa tak ada study group, study seorang-seorang. Kan ada orang, I tak suka study group, kacau. Nak baca seorang-seorang, duduk kat library 4 jam saja. Tak skor-skor pun. Sebab you all belajar seorang 4 jam 10%. You discuss 1 jam 70%. So bila you bincang, you 7 kali ganda lebih berkesan. So bila kita berbincang, kita bercakap, kita dengar, kita faham, otak kita proses. Because kalau you baca saja, mata tengok tu saja, one way. Tapi untuk berbincang, you tengok, you faham, you cakap, orang faham, orang cakap, you comprehend. Banyak lagi saraf-saraf akan, memory you banyak lagi. So berbincang. Okay, saya nak ajar ni bukan Quran lah. Quran saya tak pandai sangat, tapi I'm talking about other discipline when you all grow. Ingat ni, satu hari when you remember this. So mesti wajib ada kumpulan discussion. Ustazah tahu pengalaman saya di universiti, banyak budak yang fail, memang tak ada kelas study group. Duduk sorang-sorang, duduk, dah lah baca berangan 4 jam, nampak mengantuk.
Dia rasa dia baca 4 jam tapi macam 10 minit aja pasal tak berkesan. Orang bijak dia akan buat benda yang high impact berkesan. Okey, apa yang kita buat untuk ingat 90%? Siapa nak 90%? Apa kita buat? Kita buat praktikal. Latihan. Belajar satu ilmu, kita buat latihan, kita apply ilmu tu boleh jawab. Contohnya kita buat soalan pasya, soalan yang lama. Kalau masak pun kita, kalau banyak orang rasa pibuk tak habis-habis, kuihnya tak menjadi. Pasal duk baca je, kan? Buatnya tidak. Saya lah orang tu. Okey, 9 tak masak-masak. Jadi macam nak pandai? Okey, mesti praktikal. Sebab tu tadi saya suruh you buat macam ni. All this sebenarnya masuk dalam your subconscious mind. Okey. Apa ni? Tenang kan? Sekejap je kan? Berapa minit je? So, bila kita cara belajar, kita ada visual baca, auditory dengar dan kinestetik pergerakan. Sebab itu, ada pelajar yang visual dia boleh baca lama-lama. Tapi ada tak pelajar ustazah yang nakal sikit, duduk kejap berjalan tu kan? Tak boleh marah dia kinestetik. Jadi dia tak duduk diam. Mungkin saya kinestetik kot, kalau ceramah tak duduk diam, saya mesti berdiri. Kalau duduk tak keluar idea, kena berdiri. Kan? Nampak? Okey? Baik, siapa nak ingat 100%? Okey, cuba teka. Macam mana teknik? Cuba teka. How to remember 100%? Siapa? Siapa kata mengajar tadi? Kita mengajar orang. Mengajar. Jadi kita belajar dengan tujuan untuk mengajar. So, apa yang saya share dengan you all hari ni, kalau you all simpan kat buku saja, tak baca balik besok, itulah cara paling mudah untuk lupa tidak ulang kaji selepas 24 jam. Jadi apa you belajar mesti ulang balik sebelum 24 jam. Banyak student macam mana masuk universiti? Kuliah simpan, kuliah simpan, kuliah sebulan nak exam baru nak buka balik. Oh Allah, masa tu penat. Dan inilah rahsia masa saya student, kenapa saya skor ustazah macam ni lah. Orang Temuhaya tu tak study tapi dia skor. Orang tak tahu rahsia saya. Sebelum kuliah dengar, masa balik summary. So orang nota banyak, saya every lecture cak one summary. So nak exam cek 10 je, relax, semua dalam tangan. Kalau tak faham, lecturer keluar, saya ikut. Sir, I don't understand, you must teach me now. Takut lecturer Muhaya datang dah banyak soalan. Saya takkan lepas lecturer kita tak faham. Okey, so kita mesti jadi orang gila pada ilmu. 2 benda kita tamak, 2 je. Ilmu dan pengampunan Allah. Lain jangan tamak. You tamak ilmu, mulai dunia akhirat. You pengampunan Allah, rezeki murah dunia dan akhirat. Tu je tamak. Lain jangan tamak. Lain jangan kejar. Tak payah kejar. Kejar ilmu dan pengampunan Allah. Sebab tu yang orang tanya, Prof, bangun buat apa? Pasal YouTube. Agim ke, Ustazah Nur Hafizah ke, Adi Hidayat ke, kan saya follow. Memang dia suami saya terkadang kalau buka Ustazah tak marahlah. Kalau ustaz lelaki dia macam tengok-tengok macam tak dengar. Kalau Ustazah bagus Ustazah ni. Kalau ustaz lelaki tu mungkin kan bangun-bangun dengar tak boleh. So dengar. Kalau Ustazah settle. Okey. Itulah guru saya. Okey, so you faham belajar macam mana? Jelas ada soalan setakat ni? Ya. Boleh apa ni? Saya tanyalah wakil pada anak-anak kan ya. Okey. Macam mana nak bagi anak-anak ni, dia macam ni Prof. Anak-anak yang ambil, student yang ambil SPM kat sini, ada sebahagian tu yang tidak pernah pun belajar akademik masa sekolah rendah ataupun pada awal kan, form 1, form 2 tak. Maknanya diorang memang datang daripada tempat lain, tahfiz lain. So datang dengan Quran yang 30 juzuk. So nak ambil dia panggil fast track SPM lah. Jadi dalam keadaan yang rasa macam banyak tak tahu kan. Jadi macam nak meningkatkan semangat dan keyakinan tu
untuk mereka ni boleh berjaya dan boleh skor. Mungkin kadang-kadang kalau sebut nak skor straight A ke apa, rasa macam bukan akulah, dia rasa macam tu. Macam mana Prof? Baik, kita akan buat some experiment secara saintifik. Okey, boleh ada volunteer? Dua ladies kat sana. Okey, baik. Jom, volunteer. Sini senang pasal you all pakai baju labuh tu tak ada aurat. Okey, dua orang seorang lagi. Okey, kita akan tunjukkan macam mana, kam. Jangan malu. Macam mana apa kita fikir, rasa, buat dapat akan affect you punya energy. Okey. Boleh nampak Dia kena tengah-tengah lah kan? Okey. Nama apa sayang? Insyirah. Iman Sofia. Okey So apa ketawa? Ini anak ustazah. Ya ke? Oh, Sofia. Okey. Okey So Insyirah sini dulu. Insyirah sini sikit. Sekejap Okey, Insyirah sini sikit. Okey, kita nak tengok ke depan sikit sayang. Okey. Kita nak tengok macam mana kekuatan otot kita yang memberi gambaran pada kita punya first, kita punya jantung, kedua regular otak, ketiga sistem imun, dan keempat hormon yang dikeluarkan. Kalau tangan dia ni kuat, that means all four ni mantap. Once again, jantung, regular otak, sistem imun, lawan kuman semua tu, kanser semua tu, dan juga kita punya hormon yang sihat. Okay, kalau kuat means all four mantap. Okay, so saya nak tunjuk pada you all what I'm going to demonstrate to you. Ini mempengaruhi all these four aspect yang menentukan dari segi izin Allah all your performance. Okay, Insyirah buat tangan macam ni, tengok depan, buat macam ni ya. Tengok depan. Okay, saya cakap lawan saya tekan bawah naik atas. Nama saya Insyirah, sebut. Nama saya Insyirah. Lawan. Naik ke atas. Lawan. Saya Insyirah. Lawan. Okey. Lawan. Okey. Sebut nama saya Muhaya. Nama saya Muhaya. Nama saya Muhaya. Tak kuat. Lawan, cuba. Nama saya Muhaya. Nama saya Muhaya. Okey, nama saya Insyirah. Nama saya Insyirah. Nama saya Insyirah. Okey. Dia lemah pasal apa? Bohong. Bila cakap bohong, kita akan lemah. Kita buat benda bukan fitrah akan lemah. Kan, Iman Sofia Okey. Iman buat tangan, main ikut tu. Buat macam ni. Okey, tangan macam ni. Okey. Tengok depan. Cakap nama saya Iman Sofia. Nama saya Iman Sofia. Lawan. Okey, nama saya Fatimah. Nama saya Fatimah. Kan tak kuat kan? Nampak? Okey. Buat macam ni lagi. Okey, student semua tengok Tak boleh kata. Tak boleh. 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 Okey. Senang aja. Lawan. Okey, susah. Susah. Nampak tak? Okey, subjek apa Iman kata susah? Apa dia? Matematik. Cakap matematik susah. Sebut. Matematik susah. Lemah kan? Pelajaran apa senang? Bahasa Arab. Bahasa Arab mudah. Bahasa Arab mudah. Okey, kuat Okey, sekarang kita terbalikkan. Matematik senang. Matematik senang. Lawan. Senang matematik. Kuat dah. Bahasa Arab susah. Nampak tak? Nampak? Okey, now tengok depan. Kalau saya tanya Iman Sofia, apa khabar? Cuba kata, okey aja. Cuba sebut. Okey aja. Iman Sofia, apa khabar? Cuba. Saya sangat best. Lawan. Kuat. Nampak tak? Perkataan ada energy. So okeylah. Kan orang bahasa kita, orang kita itu kan. Okeylah tu. Macam mana? Biasalah, These are the words yang melemahkan kita. So insya-Allah saya nak coach you all perkataan yang ada energy. Boleh? Okey, kan. Insyirah sini pula. Okey, buat macam ni. Nanti Iban. Okey, sekejap ya. Buat sini. Tengok depan. Okey, sekarang bayangkan seekor ular sedang tengok Insyirah. Ular tedung tu tengah buka mata tu. Lawan 1 2 3. Lemah.
Okey, bayangkan sekuntum bunga ros yang cantik sangat. Lawan 1 2 3. Oh, jadi kuat. Nampak tak? Relax. Tidak ada ular, tidak ada bunga ros. Cuma imajinasi yang negatif melemahkan. Imajinasi yang positif menguatkan. Maknanya tak sebut pelajaran susah. Okey? Okey, sekarang sini sikit. Kita nak testing iman dengan insyirah 2 orang. Ini selalu kat kelas buat macam mana. Kau tak pandailah cakap dengan insyirah. Berlakon Okey, tangan macam ni. Okey. Cakap, kau tak pandailah. Kau bijak, kau pandai. Lawan. Okey. Ada, tapi siapa guru jangan sekali-kali sebut negatif pada pelajar. Sentiasa kau nak kata budak tak pandai, tiada masalah, no? Tiada masalah datang. Okey, always say. Okey, cuba Iman kutuk dia. Awak tak pandai. Kat dalam hati. Subhanallah. Lawan. Okey, muka masa muncung. Tak pandai belajar. Okey, yang ustazah otak logik dia tak boleh terima. Apa nama dia? Tadi kan? Okey, Rifki sini. Okey. Turun tapi satu jangan gitu. One. Nama saya Rifki. You all mesti tak faham. Okey, test. Lawan, test. Pejam mata. Okey. Relax dulu. Okey. Dia bila nak test tu tepat. Mata pandang depan, tangan macam ni 90. Okey, lawan. Okey Okey. Sekarang tengok aja Okey, test. Rasa kuat ke tak kuat sampai badan macam tu, kenapa? Rasa tak kuat kan? Dia ni kuat sangat lah. Bukan situ, dekat pergelangan tangan. Okey. Nama saya Rifki sebut. Nama saya Rifki. Okey. Okey. Nama saya Ali. Nama saya Ali. Okey, lemah nampak Okey. Sekarang saya nak buat satu benda just to show you energy. Okey, test. Sekali je. Test. Lemah ke kuat? Rasa macam mana? Goyang. Okey. Sekarang tengok Ini sangat penting bagi semua pelajar dan guru-guru tengok cara kita melihat seseorang. Okey, Rifki duduk depan. Okey, tengok cara saya melihat Rifki, you all tengok cara saya melihat Dia tak tahu Okey, test. Test dia. Hazim, test dia. Okey, test tangan. Lawan 1 2 3. Okey, rasa kuat ke lemah? Rasa macam suhat kan? Okey, let go. Okey, sekarang tengok cara saya melihat dia pula. Okey, test. Lawan. Kuat. Macam mana tu? Ini nak demonstrate bahawa keliling kita ada electromagnetic energy. So, bila saya buat macam ni, saya patahkan. Macam ada gulung. So, kita macam ni. Maknanya, bila buat kita patahkan. Sebab tu Zahul orang pandang kita kan. Kalau kita tak suka orang, kita buat macam mana? Apalah awak ni, kan? Tapi kalau kita admire orang, kita akan wow, perasan tak? Jadi bila kita dengan kawan-kawan kita, kau nak marah, apalah kau ni? Kesian orang tu. Beliau dah kahwin, suami isteri lah. Kan? Bagi guru yang dah kahwin, suami balik gini. Abang ni goreng pisang RM2 je, beli RM4. Tak boleh gitu. Wow, handsome lah abang ini. So, energy tinggi. So, guru-guru sekalian, bila lihat anak murid, tolong lihat dengan kasih sayang dan penghormatan. Masya Allah, bakal Syekh ni. Bakal Imam Syafi'i. Bakal Siti Khadijah. Jangan bakal Abu Lahab. Bakal Abu Jahal. Kalau kita ajar student kita tu macam jadi orang hebat. Kan? Bayangkan masa saya sekolah dulu, kalau cikgu pukul-pukul saya, kan? Bila saya jumpa cikgu tu sekarang macam mana? Kan? Manusia. Tetapi subhanallah, bila kita baik dengan anak murid kita, kita tak tahu macam mana mak anak murid. So, sangka orang jadi hebat semua. Okey, Rifki. Faham? Boleh? Hazim, terima kasih Okey, terima kasih, duduk sayang. Okey, so
yang saya nak terangkan di sini you all ialah kita banyak benda dari segi Quran semua bagus, saya tak pada sentuh, tapi ini benda Ustazah yang dari segi sebagai doktor, bila saya buat pembedahan mata seseorang, ya, bila kita lihat laser energy yang pergi kat mata orang tu memang dahsyat. Saya dah buat beberapa Al-Hafizah, dahsyat lah. Ustazah Hasni Mansur, memang laser tu laju, dia pergi tu sampai tak ada, dia macam ni, kalau orang tu panik ke ataupun bukan dosa lah, tapi macam keladak jiwa banyak kan, nanti laser tu pun tak suka dia tau. Makhluk Allah ni, kalau orang jauh pada Allah, makhluk Allah pun tak suka dia, betul tak? Kucing pun menyampah dengan dia kan. Sebab tu saya tak tahu betul tidak, kalau kita pergi kat baby nangis, balik taubat, okey? Kalau budak kecil semua tak suka kita kan, balik taubat pada saya lah. Because kita masih ada aura jiwa kita. Kalau orang yang hatinya tazkiyatun nafs setiap hari, hati dia penuh kasih sayang tanpa syarat, insya-Allah baik kan. So bila saya buat laser tu Ustazah, memang mudah. Kalau orang yang Al-Hafizah tu 1 minit dah siap. Pernah paling lama saya buat 6,5 minit. Orang panik lah tu. Okey, sebanyak berkacamata, ya Allah. Siapa yang tak rabun? Siapa tak rabun kat tangan? Okey, siapa yang rabun? Oh, lebih rabun daripada tak rabun. Lelaki berapa? Siapa tak rabun? Siapa rabun? Budak lelaki tak rabun sangat lah. Kau datang lelaki power 200, kalau perempuan banyak. Tak tahulah agaknya perempuan. Rajin lagi lah. Tak apa. Siapa rajin? Lelaki perempuan? Betul. Okey, so setakat ni yang saya nak terangkan ialah cara teknik belajar, cara nak semangat. So saya nak ajar senaman cermin. Nak belajar? Okey, boleh bangun. Cermin ni senaman you all buat. Ini yang saya buat tiap-tiap hari. Nak tahu ke rahsia saya? Ini kerja saya hari. Okey. Okey, kan kita ada doa bangun pagi, tak tahulah kan, bangun pagi baca apa, masuk bilik air, semua ada kan. Tapi tengok cermin kita doa, cantikkanlah akhlakku macam mana kau cantikkan rupa parasku. Tapi saya tambah lagi. Nak tahu? Pergi kat cermin, senyum. Senyum, tengok muka kita, sayang diri kita. Cakap apa? So panggil nama, cuba sama-sama buat dengan saya. Panggil diri sendiri, ikut skrip saya. Boleh? Boleh. Okey. 1, 2, 3. Panggil nama diri sendiri. Saya sayang awak. Saya minta maaf. Kalau selama ni saya buat sesuatu yang menyusahkan awak, secara sengaja atau tak sengaja. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Ambil nafas. Rasa lega tak? Rasa lega tak? Siapa tak sayang diri dia? Siapa sayang diri dia? Siapa sangat sayang diri dia? Siapa sangat sayang diri akan menyayangi orang lain, akan dapat kasih sayang. Okey? Okey, sekarang saya dapat satu lagi formula, boleh? Boleh. Peristiwa. Campur. Respon. Bersamaan. Hasil kehidupan. Peristiwa ialah apa berlaku pada saya. Saya tak boleh kawal. Ini takdir Allah. Campur. Respon. Ini pilihan saya untuk bertindak terhadap takdir tadi, iaitu tadbir diri saya. Saya boleh pilih ikut iman ke nafsu, taat, maksiat. Allah murka, Allah redha. Ikut syaitan, ikut malaikat. Dosa, pahala. Pilihan ini menentukan nasib saya dunia akhirat. Jadi kalau takdir itu negatif,
Tetapi respon saya positif. Hasilnya sentiasa positif. Jadi hidup saya tak peduli pun apa berlaku pada saya. Saya tetap jaga respon saya, iaitu pilihan saya setiap saat. Ini bergantung pada kebersihan jiwa, keimanan dan ketakwaan saya. Jadi saya izinkan nasib saya baik atau tak baik bergantung pada pilihan saya mengikut keimanan saya. Betul lah, siapa beriman nasib dia baik dunia akhirat. Takdir itu hanya ujian untuk saya, seperti bungkusan pada gula-gula. Untuk dapat gula-gula mesti ada bungkusan. Gula-gula itu rezeki saya. Bungkusan itu ujian saya. Lagi besar gula-gula, lagi besar bungkusan, lagi besar rezeki saya, lagi besar ujian. Jadi setiap kali dapat ujian, contohnya gagal periksa, duit hilang, kereta kena calar, saya cakap best. Sebab ada rezeki nak datang. Ini bestnya. Jadi kata-kata saya sentiasa subhanallah, masya Allah, best, excellent, amazing. Jelas? Okey? Okey, jemput duduk. Tak boleh langsung you all. Okey, saya nak share apa saya belajar daripada Pak Nasrullah tentang spiritual meter. Ustazah, saya rasa ini satu yang bila saya belajar ni, bila saya buat salah, macam tadi saya meeting, saya rasa saya macam marah sikit. So, saya pun terus hantar kat tim saya, minta maaf tadi emosi saya negatif 2. Apa kata kita reset kepada plus 6 balik. So, bila kita dah align, kita dalam sekolah dengan cikgu, dengan rumah tangga, semua kita boleh align. Oh, tadi saya tengah plus. Jadi kita nak belajar tak? Saya rasa ilmu sangat mahal ni. Okey. Bayangkan kita nak naik kereta you all. Kereta kita ada speedometer tak? Okey, kereta paling laju kat mana? Belah kanan. Cuba buat semua. Belah kanan. Makin laju, betul? Paling sini minyak habis kan? Okey, nak tahu apa dia? So, bayangkan dari speedometer kita ada negatif 8, kosong, plus 8. You all nak yang mana? Oh, best. Okey, nak tahu tak negatif 8 apa? Belum tahu kan? Okey, saya akan cakap sifat negatif dulu. Kalau nak catat boleh. Okey, ini diambil daripada kajian orang bukan Islam, Ustazah. Tetapi Ustaz Nasrullah modifikasikan supaya kita faham. Okey, dia dibuat oleh, kalau nak study boleh, nama dia Dana Zohar dan Ian Marshall. Dalam satu buku dia panggil Spiritual Capital. Maknanya Mak Saleh ni dia baru perasan sebenarnya capital paling tinggi ialah spirit. Sebelum ni dia orang asyik duit je kan. Dia dah tahu bahawa akhirnya roh yang penting. So dia kata macam ni, negatif 1, manusia semua negatif 1, dilahirkan dengan negatif 1. Wow. Apa dia negatif 1? Penonjolan diri. Apakah penonjolan diri? Kalau kita ada gambar siapa kita tengok dulu? Gambar kita. Itulah negatif 1. Kan? So kita suka tunjukkan diri. Kalau kat Facebook upload kan? WhatsApp tu profile picture tukar macam ni kan? Biasa manusia semuanya negatif 1. Okey. Okey, negatif 2 apa dia? Marah. Saya akan beri formula macam mana sebenarnya. Okey. Negatif 3 ikut nafsu, tamak, serakah. Tak catat?
rakit. Mesti cantik. Rugi siapa tak cantik. Ilmu dia pegang dengan cantitan. Negatif 1 marah, negatif 1 penonjolan diri, negatif 2 marah, negatif 3 ikut nafsu serakah, negatif 4 takut. Takut gagal, takut tak pas, takut orang tak suka, takut kena reject, takut hantu. Macam saya je Ustaz takut hantu tu. Okey. So nak tahu tak you all, kajian menunjukkan 96% manusia beroperasi daripada negatif 1 to minus 4. Cuba you all fikir. Buka Facebook orang. Minus 1 ada? Sentiasa. Minus 2 ada komen negatif, marah. Minus 3 kita tengok viral video yang teruk-teruk kan, ikut nafsu. Minus 4 hantar viral coronavirus, takut kan? Berhati-hatilah, basuh tangan, ni. Kita sakit ni pasal kuman ke pasal apa? Bukan saya kata tak payah takut, tetapi jangan fokus pada benda itu. Kalau seorang kena virus, yang tak kena virus berjuta kan? Kenapa diwawarkan yang sakit tu? Walaupun saya seorang doktor, kita tengok posting saya, tak ada pun saya sebut pasal penyakit langsung. Syukur hari ni, nak tak saling mendoakan, nak tak sayang semua orang. If you see all my posting, you can never see me writing about penyakit tu, penyakit ni, berita negatif saya tak sebut langsung. Memang saya tak share. Sebab tak nak jadi takut. Kecuali takut akhirat dosa tak apa. Ni benda yang patut takut, tak takut. Mengumpat tak takut. Coronavirus takut, tak ada. Kena virus apa mati? Kalau mati dalam iman, Piramli mati dalam iman, masuk syurga best kan, mati rehat. Tidak. Why are we so scared? Okay, kita jangan pergi tempat wabak tu, but don't takut-takut. No. Dari segi saintifik, manusia itu sakit, dia ada dua faktor, host manusia dan agent. Kalau manusia itu lemah imuniti dia, kuman lemah pun boleh jadi sakit. Tapi sistem imun dia kuat, ingat tak strength tadi? Okay. So kalau you nak sihat mesti apa? Positif, penyayang, pemurah, pemberi, pemaaf. Sebab tu macam saya semua ni kena taubat banyak. Dah lama tak semua. Dia semua ada dosa banyak, cakap banyak. So sebab tu saya kata kalau sakit, taubat sebelum cari obat. Tak usah jumpa doktor dulu, taubat dulu. Sedekah dulu baru cari doktor. Okay, so minus 4 faham Okay, now minus 5. Minus 5 ialah risau, anxiety. Risau, kita cuba tengok orang kampung kita. Risau nak makan, masak apalah. Risau, perkataan risau tu macam ulam kita. Sebab tu masyarakat kita tak naik saja. Risau, takut, kalau, tapi jadi perkataan. Saya dah buat test Ustaz, kalau yang sebut tapi, kalau semua lemah. Jangan sebut. InsyaAllah boleh. Okey? Yang keenam ialah mana risau. 6 is apathy. Apathy, putus asa, give up. Okay, give up. Mana 7 ialah rasa bersalah. Mana 8 ialah hilang kemanusiaan seperti pembunuh bersiri ataupun LGBT. Okay, so kalau ada LGBT itu dia panggil bukan kemanusiaan, hilang kemanusiaan. Orang LGBT dengar marahlah, tapi sebenarnya tak normal. Okay, hilang kemanusiaan. Saya akan terang sekejap lagi. Okay, now dah tahu negatif? Now, plus 1. Apakah plus 1? Plus 1 ialah apa yang awak sedang alami sekarang. Eksplorasi atau mengenal diri, belajar. Any ilmu is getting to make you plus 1. Plus 1. Ilmu. Okay? Plus 2, kita boleh bercampur, bermesra, baik dengan orang, teamwork. Pandai bergaul. Plus 2. Plus 3 ialah boleh kawal diri kita. Inner strength, kekuatan diri yang kuat. Akidah mantap, ibadah sempurna, akhlak lembut, insya-Allah you plus 3. Kat sini di Beratul Hufaz, insya-Allah saya rasa dah boleh. 1 dah ada, 2 ada, plus 3 dah ada. Dan plus 4. Di sini pun saya rasa dah mantap ialah master of situation. Maknanya you all tidak terkesan oleh suasana. Orang marah, orang apa, politik macam you relax aja.
Because you boleh mengawal diri you dan suasana tidak akan mempengaruhi you. You mempengaruhi suasana, bukan dipengaruhi. Orang Madinatul Hufaz kena macam tu. Dengan Quran dan di tarbiyah ustazah semua mesti dah sampai plus 4. Boleh? Plus 5. Ini bila keajaiban berlaku. Plus 5 bila kita kreatif, kita bijak menghasilkan sesuatu yang orang tak pernah buat. Dapat idea. Macam apa? Fakih team. Kan? Fatih team buat kreatif, buat ini. Itu kreatif. Kreatif means memberi nilai pada ummah. Okay, all of you mesti beri, how can I do better? Macam nak lebih baik ya? Macam mana? Always ask. Plus 5. Tapi plus 6 inilah yang magnet rezeki nak ajar ni, kita menjadi orang yang kasih sayang tanpa syarat. Unconditional love. Maknanya orang baik, orang tak baik ke, orang Islam ke tak Islam, asalkan makhluk Allah dia sayang. Benda hidup ke benda mati, asalkan makhluk Allah selain daripada Allah, walau meja, walau air dia lembut, dia jaga. Tengok kat semua dia sayang selain daripada Allah. Semua ciptaan Allah dia sayang. Best tak macam tu? So kita takkan hukum orang, tak berpuak apa, awak bukan kumpulan saya. Na'udzubillah. Siapa yang melayan orang berdasarkan benda luar, topeng-topeng, itu orang yang tak best lah. Hidup you stress. Okay, apa dia plus 7? Itu best Ustaz. Zuhud. Ni orang dah sufi, zuhud. Dunia dah tak penting bagi dia. Zuhud. Dan 8 ialah ma'rifatullah lah, wali Allah. Okay, tapi kalau ikut Pak Nasrullah, Ustazah dia cuma plus 6 dah cukup. Sekarang saya nak tunjuk application. Nak tahu application? Okay, contohnya macam ni. You all dekat kelas, you all semua tengah plus 6. Okay, tiba-tiba salah seorang daripada kelas tu marah-marah. So dia minus 2 campur dengan you plus 6. Apa nilai dia? Masih plus. So tadi kita kata 96% Pak Nucha daripada minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Jadi kalau kita plus 6, jumpa orang minus 1, plus 5 lagi. Jumpa orang minus 2, plus 4 lagi. Jumpa orang plus minus 3, plus 3 lagi. Jumpa orang minus 4, plus 2 lagi. So kalau kita penuh kasih sayang tanpa syarat, insya-Allah kita boleh handle 96% semua manusia kita jumpa. Best. Alangkah baik kalau ahli politik dengar ni. Saya harap adalah ahli politik mendengar saya ni, boleh quote viralkan video ni. Sebab saya cakap sensitif pula ya. Cuba perhati apakah kerjaya yang ada 4 nilai ini. Penonjolan diri. Diam semua fikir sendiri jangan sebut, takut orang sensitif. Apakah kerjaya yang ada minus 1, menonjolkan diri? 1. Number 2, sentiasa nak marah. 3, ikut nafsu serakah. 4, takut hilang jawatan, hilang kuasa. Jawab sendiri, okey? Betul tak Ustazah? Jadi boleh tak kita harapkan keamanan kalau orang beroperasi pada ini? Jadi tujuan saya bercakap ni ialah nak mengajak kita semua daripada speedometer mana sini kita pergi mana? Kosong ke belah kanan. Tak dapat wali pun tak apalah, tak dapat zuhud pun tak apalah, pilihan Allah. Orang salik kita nak plus 6. Macam manakah Ustazah? Ustazah ada formula yang tepat Ustazah saya belajar. Dengan Quran yang Ustazah ajar di Madinatul Hufaz ini, semua orang jadi plus 6. Quran tu Ustazah dia akan reset button orang daripada negatif tak jadi plus 6 dengan kasih sayang Allah pada you all. Allah campakkan kasih sayang dalam hati you all, insya-Allah semuanya berada plus 6. Dan nak tahu tak apa magicnya di dunia ini kalau siapa plus 6 ni? Tak payah kerja, rezeki datang mencurah-curah macam air bah. Kalau saya tanya you all, di manakah letaknya rezeki manusia? Ya, tapi di mana? Kan? Pekerjaan? Yes or no? Yes or no? Siapa kata yes? Masa dalam perut mak tu ada rezeki tak?
Masa tu kerja ke? Di manakah letaknya rezeki manusia? Ini poin yang anchor malam ni. Rezeki manusia terletak di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain disebabkan kita. Dan kemuliaan orang lain. Jadi kalau kita didik Madinatul Huffaz yang belajar Quran ini, tidak ada homework lain bila balik rumah melainkan memuliakan dan membahagiakan ibu ayah, guru, kawan-kawan, siapa kita jumpa, kita muliakan dia dengan pandangan, perkataan, perbuatan, dan membahagiakan dia. Rezeki you all melimpah ruah. Apakah rezeki? Yang pertama, ketenangan jiwa. Yang kedua, pasangan yang baik. Yang ketiga, anak yang baik. Yang keempat, hati suka cari ilmu. Yang kelima, hati suka bertaubat. Yang keenam, hati yang suka memaafkan. Dan yang ketujuh, tentunya husnul khatimah. Tak nak ke dapat benda ni? Jadi dalam kita belajar apa saja, kerja apa kita buat, the minute kita hilangkan kemuliaan orang dengan kata-kata kita, dengan sharing kita kat WhatsApp, atau kita menghilangkan kebahagiaan orang, rezeki kita akan ada perisai. Perisai rezeki kita adalah dosa. Bayangkan satu hari hujan berlimpah kena, tapi ada orang tak kena hujan, dia pakai perisai, tutup bawah perisai tu. Orang semua kena hujan, dia tak kena. Sebab ada perisai. Apakah perisai itu? Dosa. Sebab itu kalau kita jumpa alim ulama, kalau orang ada masalah, tak ada rezeki, berniaga tak maju, apa nasihat dia? Taubat. Tak ada anak, taubat. Berat jodoh, taubat. Sebab kita tak jadi ajaib, tidak magic macam di syurga, sebab ada perisai, iaitu dosa kita. So seronok tak tahu tentang spiritual meter ni you all. Saya lepas tahun ni Ustazah, ya Allah, jadi tiba-tiba lepas habis kerja Ustazah, nak masuk je senyum. Aku ingin memuliakan dan membahagiakan semua orang aku jumpa dan semua pesakit jumpa. So nak masuk center saya tu, nak muliakan dan bahagia. Dah niat dah. Jadi automatik muka akan senyum, layan, best. Jadi kita tak penat nak buat baik sebab kita dah setting, nak buat macam tu. So kalau anak-anak semua bangun pagi, lepas kita tengok nak kata nak baik, kita kata insya-Allah hari ini jom kita muliakan dan bahagiakan orang dan sentiasa mendoakan orang lain tanpa mereka tahu, supaya malaikat mendoakan kita. Saya belajar daripada buku Ustazah bagi saya, golongan yang didoa para malaikat. Salah satu penuhkan saf. Tapi saya ingatlah tu Ustazah banyak saya tahu tamu di pada Ustazah buku tu. Mana golongan didoakan malaikat ialah orang yang mendoakan orang lain tanpa orang tu tahu. Okey, so lepas ni apa anak-anak nak buat? Ada tak rasa dosa banyak dengan orang? Jadi siapa yang nak exam? Okey, ingat, siapa yang menentukan kita faham apa kita baca? Siapa kata susah tu? Siapa menentukan kita faham? Kepadaian usaha kita ke Allah rahmat dan Allah? Kalau kita bergantung pada usaha kita, susahlah, cuma 1 tahun lah, saya tak pernah, itu je bergantung pada usaha. Tetapi kalau bergantung pada rahmat Allah, you all belajar kerana Allah, untuk kebaikan ummah, tidak ada niat nak upload result straight A kat Facebook, insya-Allah lulus. Bagi ibu bapa yang mendengar dia, ingat ya, kalau anak lulus periksa, janganlah alhamdulillah anak saya 10A, ini kenduri kesyukuran, buang masa. Boleh? Pasal apa? Kalau buat macam tu, sifat apa? Negatif. 1, penonjolan diri. Ingat, setiap kali kita negatif, rezeki lari. Setiap kali kita positif, rezeki datang. So siapa rasa susah nak belajar, angkat tangan. Ada lagi? Okey, tak apa, bagus, dia jelas. Baik. So lepas ni nak kata apa? Saya nak ajar affirmation, semua orang tulis. Tulis, ini yang saya ajar masa tu. Every day you all tulis kata-kata ini, insya-Allah baca sebelum tidur. Alhamdulillah,
saya gembira dan bersyukur. Kini saya tenang dan belajar dengan penuh gembira dan ingat apa saya baca dan lulus dengan cemerlang. Tulis. Tak percaya kan? Sebab otak kita ketagih negatif. Bila kita puji diri kita, pasal ketagih negatif. Pasal apa? Otak kita, pathway untuk negatif tu banyak lali. So kita kena reset minda kita. Reset means tekan, buang fail lama, masuk baru. Kata, cuba sebut. Alhamdulillah, saya gembira dan bersyukur. Kini saya belajar dengan mudah, faham, tenang, lulus cemerlang dalam semua pelajaran. Kemudian nak tidur malam apa mesti buat? Buat, ada yang tengah tidur bangun, siapa kejam mata bangun, saya nampak mata orang tengah tidur mesti yang ngantuk. Pukul apa? Saya ni cakap tak sedar waktu. Allah 10-11. Okey. You all, sebelum nak tidur, lepas kita dah baca doa 3 kul, maafkan orang, doakan orang, hantar kasih sayang pada semua orang, sebelum roh meninggalkan kita, kejam mata, bayangkan siapa you all nak jadi. Kalau you malah belajar, bayang you rajin. Kalau you kedekut, bayang you berberat. Make a movie of yourself. Buat filem sendiri, bayang you jadi bangun tahajud, you belajar, you rajin. Nak pergi exam tu, nak lagi saya ajar? Ada masa? Saya nak ajar you buat skrip. Skrip kehidupan. Tulis skrip kehidupan. You buat sendiri ya. Skrip kehidupan ni kalau kita buat drama, kita tengok cerita Hindustan, kalau tengok hero tu bergaduh atas kereta api, kita takut tak? Tak takut sebab confirm tak mati punya. Sure hero selamat, betul? Dia bergaduh no, nak kena tembak ke apa, kita relax. Sure hero selamat kan? Sebab kita tahu skrip, betul? Jadi you nak tak buat skrip kehidupan you? Kita buat sama ada jadi atau tidak biiznillah. Tetapi Allah berfirman, aku seperti sangkaan hamba-Ku. So apa kata you sangkakan? Alhamdulillah. Tulis kata nama awak apa, Ali bin Azman. Alhamdulillah, saya Ali bin Azman. Tulislah. Lulus dengan cemerlang, masuk ke universiti di Madinah, dapat ni kahwin dengan wanita yang cantik, umur berapa tahun, dapat anak. Tulis berangan lah. Dah senyum dah tu, sebut kahwin Ustazah. Tahu. Yang ada beberapa tahun sebut kahwin pun dah senyum, okey. Tulis apa you all nak, tulis dan baca. Saya nak tanya you all, kalau you all buat story pasal diri you, pasal yang best, muka akan senyum tak? Hormon apa keluar? Dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin, DOS, D-O-S-E. D dopamin, hormon motivasi. Oksitosin, O-X-Y-T-O-C-I-N, hormon mesra, mudah mesra, orang yang qarib, orang yang mesra, oksitosin. S, serotonin, hormon gembira, orang yang kurang serotonin jadi anxiety, depression. Kita boleh tingkatkan serotonin apabila kita apa? Buat kebaikan, dia akan kebaikan dan terima kebaikan. Dan endorfin, tadi ingat tak insyirah senyum? Bila senyum, endorfin tinggi, kita kuat. Bila masam, endorfin rendah, kita lemah. Believe me all of you, kita punya mind, kita punya heart sangat connected. Okay, so sebab itu kalau dalam solat tu dahsyatlah solat tu. Tadi saya tak tunjuk satu eksperimen Ustazah di mana saya buat tu. Bila orang tutup tempat sujud tu jadi lemah. Siapa yang solat dia tak sempurna, dia akan lemah. Okay, so nak buat skrip tak? So buat sendiri. Tetapi saya nak buat satu eksperimen, nak tunjukkan bahawa kita ada dua jenis mind. Pejam mata semua orang. Okay, saya nak tunjukkan dipanggil kita punya mind ni ada dua jenis. Saya nak tunjukkan you all betapa imajinasi. Okay, kejam mata, tarik nafas, tahan 7 saat dan lepas. Tarik nafas, tahan 7 saat dan lepas. Okay, saya nak you all bayangkan di tangan kanan ada pisau yang tajam, di tangan kiri ada buah lemon yang masak ranum, di depan you ada chopping board yang sangat putih bersih,
Bayangkan ambil limau lemon tu, letak atas chopping board, potong dengan pisau, nampak terbelah limau tu, keluar air dia, ambil limau yang terbelah tu dan gigit. Okay, buka mata. Siapa keluar air liur? Masam. Ustazah, dahsyat dia punya tu. Rasa masam. Bererti fikiran, imajinasi mempengaruhi tubuh you. Nampak tak? So you all nak guna fikiran untuk negatif ke positif? Bila you fikir negatif, all the bad hormones come out, you punya neural pathway yang bad akan banyak. Tetapi you tahu tak, bila you ubah daripada negatif, a'udzubillah minasyaitonirrajim, a'udzubillah, kalau you negatif tu, ambil getah, tarik tangan atau cubit atau pukul, whatever lah, lama-lama you akan stop buat benda tu. Pasal pathway negatif tu akan hilang. Positif pathway. Lama-lama you tak tidak nak buat jahat. Macam peliknya. Tak mengumpat, peliknya. Nak masam, pelik. Macam tak boleh, muka gini je. Tak reti nak tak senyum. Boleh. And bayang Ustazah, dia orang muda-muda dapat syukur ya Allah. Saya ni 60 tahun baru nak sedar benda gini. Kan? Syukur tak anak-anak? Syukur. Dan apakah benda yang mempunca kebahagiaan? Ilmu. Setiap kefahaman membawa ketenangan. Setiap ketidakfahaman membawa keresahan. Saya tak tahu kata-kata Farabi ke, Imam Ghazali ke, Jalaluddin Rumi ke, saya tak tahu. Tapi inilah kata-kata orang ahli sufi, bahawa punca yang membezakan manusia dengan haiwan dan ilmu, pencarian ilmu. Sebab tu saya buat hashtag baru, cari ilmu dapat tenang, cari berita dapat sengsara. So kalau kita sengsara, maknanya terlampau banyak berita. Kan? Terlampau banyak berita, pening kepada. Okay, so saya rasa setakat itu saja. Minta maaf, lama pula saya cakap pasal saya. Kan? First time datang, saya sangat-sangat menghargai ruang ini. Saya malu Ustaz Azhar ada, lepas tu saya tak pandang dia pun. Tak apalah, orang lebih arif pada saya. Kan? Minta maaf Ustaz ya, kalau macam lah saya bercakap macam pandai sangat kan. Tapi saya bercakap ni rasa Ustazah, Kak Cik semua ni macam anak-anak, adik-adik. So saya tak malu sangat. I'm being myself. Saya cakap aja macam ni, saya bercakap dengan anak-anak saudara saya. Marah dan sebagainya, begitulah. Because nak sangat, saya rasa you on a potential macam benih yang sangat diamond. So kalau tak dimasukkan dalam tanah yang betul, Allah sayangnya. So saya rasa you all tempat dia dah bagus, cuma nak tune sikit saja pasal positive thinking, positive feeling, positive motivation. Dan ini daripada Pak Nasrullah. Positive thinking ialah subhanallah. Kan bila kita sedang kita subhanallah. Positive feeling, alhamdulillah, syukur. Positive motivation, hanya Allah, la ilaha illallah. So sangat tie lah. Saya pun baru balik jumpa dia Ustazah. So good discussion. So saya harap Kak Cik teruskanlah apa yang Kak Cik buat tu dalam perjuangan dan sebagainya. Dan saya ucap tahniah lah pada anak-anak semua. Tidak ada aksiden dalam kehidupan. The fact that you are here, Allah pilih you all. Dan kalau ingat, lepas solat tu, masa nak mengaji tu, sedekahlah kat saya. Dan saya nak ikut kata-kata Mak Ustazah. Bila nak salam, mesti kan, nanti kalau dengar makcik meninggal, kau bacalah Qul huwallah, ayat kursi dengan Fatihah. Saya pun tiru dah. Kalau patient datang last follow up tu, nanti kau dengar saya meninggal, tak apa, kau dengar saya meninggal, baca 3 tau. Qul huwallah, Fatihah, ayat kursi. Siap ada iman lagi. Kan? Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banyak kita kasar bahasa. Alhamdulillah. Boleh tak Banin dan Banat berikan tepukan gemuruh kepada Prof kita? Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah. Positive thinking, positive feeling dengan positive motivation. Masya Allah. Sebenarnya anak-anak sekalian, semua yang hadir, mungkin Prof kita mungkin termasuk dalam golongan orang yang selalu berjumpa dengan orang. Kan? Ya, jadi apa yang Prof cakap tu sangat benar ya, anak-anak semua, tuan-puan semua, guru-guru. Kalau tidak daripada benih ini ditanam, dibiasakan, dilatihkan untuk jadi orang yang sentiasa positif. Dia positif tak positif ni, semua anak-anak,
kemuncak dia adalah husnuzan dengan Allah. Dan subhanallah, Allah sebut apa? Ana inda zanni abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan baik hamba-Ku dengan aku. Allah akan bahagi. Jadi sebab itu bermula nak suburkan husnuzan dengan Allah daripada apa? Daripada apa yang kita rasa, apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, pasti natijah dia segala-galanya baik daripada Allah. Ya, insya-Allah anak-anak ya yang sentiasa dikunjungi oleh orang-orang alim, ya, orang-orang yang soleh, insya-Allah diberikan bekal setiap waktu, setiap hari. Mudah-mudahan anak-anak semua akan jadi insan-insan yang soleh dan solehah, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Prof. Benih yang Prof tanam, ilmu yang Prof bagi, insya-Allah akan jadi keberkatan yang sangat besar. Ya, bila anak-anak ni pasti akan guna pakai kan, ya, apa yang Prof kongsikan pada hari ni. Nanti insya-Allah pihak guru, Ustaz Azizi tengok ya sejauh mana Ustaz Azizi, Umi tak kespek ni. Ya, akan tengok sejauh mana perubahan ya di Madinatul Huffaz dari sudut aura yang positif tu. InsyaAllah kita akan sama-sama lihat. Dan Umi yakin insyaAllah Allah akan mudahkan. Sebelum kita akhiri ya, mungkin kerana kekangan masa ya, tak sempat nak tanya macam-macam soalan pada Prof. Sebab anak-anak ni suka bertanya juga Prof ya. Biasa macam-macam soalan lah, tapi tak apalah, Umi yang jadi moderator hari ni kan ya, Umi kawal masa lah. Ada satu je yang Umi nak kongsikan. Sebab bertemu dengan seseorang ni memang bergantung pada niat kita juga, ya. Ada orang lepas jumpa orang yang dia bawa balik adalah benda tak baik. Sebab bermula dengan hati dia juga tak baik. Ya, tapi ada orang bertemu siapa pun dia akan dapat pelajaran. Sebab tu guru ni tak perlu dia namakan cikgu, tak perlu namakan ustaz, tak perlu namakan ustazah. Kalau kita memang jenis nak belajar, setiap orang akan jadi guru kita. Di mana-mana akan jadi sekolah, apa pun akan jadi silibus. Umi bagi contoh sebelum Umi tutup. Beberapa hari sebelum ni Umi dan Abi bertemu dengan seseorang. Asalnya nak borak-borak je, nak silaturahim. Tapi tengok silaturahim ni ada keberkatan dia. Kami belajar banyak benda. Kami jumpa dengan orang yang ialah digelar jutawan, hartawan, ya, orang kaya lah, ya, Prof. Subhanallah, apa dia cerita? Dia kata dia tak pernah terfikir akan jadi orang kaya, dia tak pernah terfikir bisnes dia akan jadi semaju ini. Tapi yang dia fikir, dia buat benda-benda yang patut dia buat dalam hidup. Satu, dia jaga mak dia dan dia jaga mak mertua dia dengan baik. Dia suami isteri jaga ibu bapa ataupun ibu bapa mertua dengan sebaik-baik yang boleh. Sampai satu tahap bila mak tu tak bagi basuhkan baju dia. Ya, dia nak basuhkan baju mak tu bila travel kan, dia pergi satu tempat, dia nak basuhkan, mak dia kata tak payah. Dia menangis. Sebab mak tak bagi basuh baju mak tu. Sebab mak tu kata mak masih terdaya lagi nak basuh baju mak. Dia menangis. Sebab apa? Sebab tak dapat basuh baju mak dia. Sama dengan pasangan dia juga. Ya, menangis bila tak dapat buat yang baik. Tadi Prof dah cakap, bahagiakan, muliakan, rezeki kita akan datang. Tapi masa tu dia tak tahu rezeki apa Allah akan bagi kat dia. Yang dia tahu, dia jaga mak dia jaga mak mertua dia dengan baik. Kemudian setiap ilmu yang dia belajar, yang dia tahu ilmu ni kat mana, nilai yang paling mahal pada ilmu ialah amalan yang istiqamah. Walaupun kadang-kadang kita belajar sedikit, tapi kita istiqamah, kat situ akan jadi karamah, melahirkan karamah yang luar biasa. Kenapa orang banyak ilmu tapi tak ada apa pun yang luar biasa? Dia tetap jadi orang-orang biasa yang macam-macam lah perangai. Macam tadi Prof cakap, kau ngumpat lah apa. Sebab ilmu bila kita tidak amalkan dengan istiqamah, tidak melahirkan karamah. Subhanallah, Umi nak kongsi yang berkenaan cerita dengan Umi Abi. Dia kata dia belajar, Nabi sebut pada Muaz bin Jabal tiga perkara tu dia cuba nak buat. Muaz bin Jabal, Nabi sebut pada Muaz bin Jabal. Ya, Umi pun ada baca dalam kitab Tafsir Munir. Dalam surah Sad, menghuraikan surah Sad ada Awsani Khalili, kekasihku telah berpesan kepada aku, iaitu Nabi telah berpesan kepada Muaz tiga perkara. Pertama apa dia? Jagalah solat witir.
Ini Umi dengan Abi nak cerita lah ya. Bila dengar tu kan kita orang memang melopong nak Prof ya. Sebab apa kata hamba Allah tadi, semoga Allah merahmatilah beliau ya. Dia kata bertahun-tahun, cara dia cakap tu bukan macam setahun dua, berpuluh-puluh tahun jaga solat witir, rasanya tak pernah tinggal, kata dia. Solat witir. Kita solat witir on off. Bila pula nak on ni? Ramadan tahun ni insya-Allah ya. Tak Ramadan tak ada witir. Dia kata alhamdulillah Allah bagi mudah, tak pernah tinggal solat witir. Alhamdulillah. Sehingga berlaku satu keajaiban lah bagi dia. Waktu tu dia dekat Mekah, dekat Masjidil Haram, dekat Kaabah. Biasalah kat Kaabah ya, solat lah, baca Quran. Tiba-tiba datang satu rombongan daripada satu negara, pembesar satu negara yang dieskort oleh pengawal-pengawal kerajaan Saudi. Mereka ni nak dibawa untuk masuk ke dalam Kaabah. Dan dia kata saya ada kat sekitar tu. Saya bukan tetamu jemputan, saya tak ada kaitan dengan rombongan tu. Tapi dia kata bila dah buka Kaabah tu, salah seorang daripada orang yang ikut rombongan tu entah macam mana tarik dia. Tarik dia masuk dalam Kaabah tu, dan waktu tu memang waktu dia nak solat witir. Jadi Allah telah beri kepada dia untuk laksanakan solat witir tu dalam Kaabah. Sampai bila dia keluar, dia terfikir apa? Ya Allah, apakah ini kau nak tunjuk ke aku yang selama ni memang kau terima solat witir. Sebab diusahakan berpuluh tahun jaga solat witir. Sebab Masya Allah anak-anak sekalian, ini ulasan Umi lah. Amalan yang istiqamah itu adalah karamah. Tengok ya Allah, Umi pun tak pernah rasa lagi masuk dalam Kaabah. Dia kata, ya Allah, kau bagi aku rezeki dapat solat pula solat witir lah. Waktu tu memang waktu witir dalam Kaabah. Dia kata tak terfikir dekat saya macam mana ada orang tarik saya masuk sekali. Bukan senang nak dapat tiba-tiba ya. Subhanallah, itu Allah mudahkan. Dia kata apa? Jagalah solat witir. Umi Abi masa dengar tu, ya Prof masa kat Aisyah dengar, ya Allah ya Tuhan, rasa macam ya Allah, dah macam ni punya dengar dah, kalau tak istiqamah tak tahulah ya. Yang kedua apa dia? Jaga solat duha. Kata sahabat tu, dia kata saya cuba jaga macam mana pun lah, sempit masa ke ada apa, saya tak nak bagi alasan, saya jaga duha, solat duha ya. Dan solat macam solat witir tu, Allah tak bagi pada nabi-nabi yang lain ya solat ganjil, kecuali pada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah puasa 3 hari dalam bulan, 1 bulan ya, dalam bulan Islam, hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15. Dia kata alhamdulillah saya suami isteri memang cubalah menjaga. Cuma dia kata ada baru ni dia miss lah, tak dapat. Itu pun rasa menyesal, sangat rasa nak qada ya. Kalau selawat, dia kata kalau selawat tak cukup, qada. Selawat tu pun qada ya. Kalau biasa buat 5,000 ke apa, dia kata. Dan kalau dia selalu intai-intai, tanya-tanya, kalau dengar orang lain banyak lagi selawat pada dia, dia rasa macam ya Allah, macam mana lagi nak banyakkan. Sebab dia pernah dengar, dia kata ada seseorang 13,000 kali selawat satu hari. Jadi macam itulah semangat dia untuk apa? Untuk fastabiqul khairat, buat baik. Dan dia kata Allah mudahkan bisnes saya, bukan saya cari orang, tapi orang cari saya. Subhanallah ya anak-anak kebaikan tu akan datang kat kita. Kita akan jadi premis kebaikan tu. Ya. Kita akan jadi lalu lintas kebaikan. Tadi Umi cuma nak sebut dalam banyak-banyak yang Prof sebut tadi, semuanya bermanfaat insya-Allah. Cuma satu je yang Umi nak tanam betul-betul. Jadi kesimpulan yang jangan lupa ya anak-anak insya-Allah, apa dia? Kalau kita nak bahagia, kalau kita nak rezeki dalam semua bentuk datang kepada kita, maka sebenarnya itu adalah hasil daripada kita membahagiakan dan memuliakan orang lain. Ya, kalau kita bahagiakan, muliakan orang, memang ini Umi cakap pun ikut pengalaman juga kita pun hidup pun dah ni semua for series dah. Ya, dah 40-an ni. Betul. Ya, bahagiakan orang, muliakan orang, rezeki datang kat kita. Rezeki berlari kejar kita.
Bahagiakan orang, muliakan orang. Bahagiakan orang dengan ilmu, bahagiakan orang dengan nasihat, bahagiakan orang dengan pertolongan, dengan sedekah. InsyaAllah semuanya akan datang. Dan yang paling sayang kepada orang yang membahagiakan dan memuliakan adalah Allah lah yang paling sayang kepada kita. Jazakumullah khairan kathira, Prof, ya, atas kesudian dalam kesibukan datang menjenguk kami di sini. Mari anak-anak semua kita doakan Prof kita, ya. Semoga Allah memberkati kehidupan Prof, mengangkat darjat Prof di sisi Allah, mengampunkan seluruh dosa-dosa Prof, keluarga dan kita semua sekarang, dulu dan yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah ya Allah kepada kami syurga Firdaus ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami nikmat pandangan-Mu ya Allah. Kurniakanlah kepada kami nikmat dapat melihat wajah-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik. Jadikanlah kami ya Allah jalan kebaikan kepada orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di dunia dan akhirat sebagai ahlul Quran, ahlullah yang Engkau redai. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah ya Allah, ampunkanlah ya Allah segala dosa-dosa kami. Ampunkanlah ya Allah banyaknya amanah kami khianat, banyak janji kami mungkir, banyak sangat ya Allah nikmat yang kami tidak syukur, banyak sangat ujian kami tidak sabar. Banyak perkataan kami bukan Engkau jadi tujuan, banyak perkataan dan perbuatan kami juga tidak menjadikan Engkau sebagai tujuan. Seluruh dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah ya Allah dengan barakah majlis ilmu yang kami hadir pada malam ini ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Angkatlah darjat kami ya Allah, perbaikilah kelemahan kami ya Allah, kuatkanlah semangat kami ya Allah. Kayakanlah kami ya Allah, muliakanlah kami ya Allah, alimkanlah kami ya Allah, sihatkanlah kami ya Allah, kurniakanlah kami segala kebaikan, jauhkan kami dari segala kemudaratan dan keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kejayaan cemerlang kepada anak-anak Madinatul Huffaz ya Allah. Berilah kejayaan yang cemerlang ya Allah, iman yang kuat, takwa yang teguh dalam jiwa kami. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jadi insya-Allah Umi serahkan kepada pengerusi majlis.